mengadal batal tuduhan seleweng minyak masak. Jabatan Kehormatan Negara menolak representasi yang dikemukakan oleh anak seorang bekas menteri iaitu Hamzah Zainuddin bagi menggugurkan pertuduhan penyelewengan berkaitan minyak masak bersubsidi. Timbalan Pendewan Raya berkata dalam kes dalam negeri KPDN, Nur Alimah Muhammad Sanusi memaklumkan keputusan representasi oleh Faizal Hamzah semasa sebutan kes itu di hadapan Hakim Mahkamah Session. Terdahulu Peguam Nasuha mewakili Muhammad Faizal berkata pihaknya telah menghantar representasi kepada AGC. Mahkamah kemudian menetapkan pembicaraan dalam tarikh berikut. Pendawan memaklumkan pihaknya akan memanggil 15 saksi pada prosiding Ogos tahun depan. Benda ini akan berlaku Ogos tahun depan. Julai dan Ogos. Pada 5 April lepas, Muhammad Faizal dan rakan perniagaan Azizul mengaku tidak bersalah atas 9 pertuduhan mengemukakan dokumen palsu dan memiliki barang kawalan minyak masak melebihi had dibenarkan. Mengikut pertuduhan, kedua-dua tertuduh sebagai pengarah syarikat rimba merpati dan pemegang lesen borong barang kawalan berjadual memberikan maklumat palsu kepada KPDN semasa mengemukakan maklumat dalam borang arahan. Perbuatan itu didakwa di pejabat KPDN negeri kira-kira 5 petang 12 Ogos tahun lepas. Kita bercerita tahun lepas, tahun ini harga minyak kurang. Rupanya minyak kena sorok, tuan-tuan. Dan rupanya yang menyorok itu tidak lain tidak bukan, antaranya adalah anak menteri. Dakwaan. Masih dalam perbicaraan. So kita akan dengar nanti. So kalau benda ini berlaku, yang ini yang kita dapat tangkap, yang kita tak dapat tangkap macam mana? Sebab itu saya kata, sewaktu PN memerintah 33 bulan, kita ada tutup negara, kita ada buat orang kata lockdown, kita ada juga darurat. Pada masa itu berlaku sakau menyakau dan rakyat susah. Semalam saya tunjuk secara statistik, tuan-tuan, unemployment rate meningkat. Kita punya kadar kita macam mana daripada segi competitiveness kita menurun. Keberkesanan kerajaan menurun. Semua kita tak mampu untuk bersaing. Sehinggalah Ismail Sabri take over pun lagi teruk. Sehinggalah dapat diambil alih oleh kerajaan sekarang ini. Alhamdulillah doa kita dimakbulkan. Saya tak boleh bayangkan kalau sekarang ini PN memerintah bersama dengan PAS. Dengan PAS dia perangai macam tu, dengan Bersatu dia perangai macam ni. Saya rasa lagi teruk negara kita ni, tuan-tuan. Lagi teruk. Dengan PAS, dengan bayangkan mentaliti pembangkang macam tu. Bayangkan kalau dia jadi kerajaan kan. Macam mana dia nak selesaikan isu makanan Dia orang tak boleh fikir pasal gaji progresif, dia orang tak boleh fikir pasal subsidi. Bayangkan Anwar 2 tahun ini saja telah mengumumkan bajet terbesar tetapi pengurusan dia rendah. Dia sebagai Perdana Menteri, Menteri Kewangan tak ambil gaji, tuan-tuan. Ni nak cerita, Menteri Penasihat Ekonomi Muhyiddin Yassin ambil 5 juta. 5 penasihat Anwar Ibrahim 1 sen pun tak ambil. Penasihat ekonomi dia 1 sen pun tak ambil. Tapi penasihat ekonomi Muhyiddin Yassin 5 juta setahun, tuan-tuan. Kan? Hancur. Itulah dia. So kita nak kata macam mana? Itulah permainan dunia. So saya kata tadi, kalau saya terpaksa di drag down untuk memastikan kita nak tangkap semua yang lain-lain tu, kalau itu usaha dan juga memastikan negara kita stabil, politik kita stabil, barulah orang berani datang nak melabur dalam negara kita. InsyaAllah. Itu satu pengorbanan yang kecil, tuan-tuan. Baik, sekian saja daripada saya. Terima kasih saya ucapkan. Selamat malam, selamat istirahat. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum. Tapi dia tak kena benda dengan parti. Ini bukan Perikatan Nasional punya salah atau apa. Ini negosiasi. Benda ni melibatkan negara. Siapa-siapa menteri naik sekalipun, dia akan bawa benda ini sebab dia melibatkan global. Faham? Aduh, ya, kadang-kadang saya tak lah, tuan-tuan. Okey, habis cerita tu lah. Habis cerita tu. Suruh kita bawa cerita ni. Mahathir dalam masalah. Renung, Halim dakwa tak diberi pilihan di hadapan Mahathir. Hari ini terdedah satu kisah berkenaan dengan Halim Saad berhujah mengenai bagaimana dipaksa oleh Mahathir untuk membeli saham. Halim Saad berhujah dia tidak diberikan sebarang pilihan dalam pertemuannya dengan Dr. Mahathir Mohamad pada 2001 sehingga menyebabkan dia terpaksa melepaskan pegangan saham syarikat Renung Berhad. Mahathir merupakan Perdana Menteri ketika itu. Dalam jawapan plaintif terhadap penyataan pembelaan Mahathir bagi tuntutannya, Halim menegaskan lagi bahawa dia dipaksa oleh Menteri Terbabit bersama 2 yang lain untuk bersetuju dengan pengambilan paksa berkenaan.
hostile takeover dipanggil. Dua lagi individu menjadi defendant ialah Nur Muhammad Yaakob selaku Menteri Keuangan kedua serta Kerajaan Persekutuan. Pelantif tidak diberikan apa-apa pilihan dalam mesyuaratnya dengan Tengku Mahathir dan Tun Mahathir dan juga Tan Sri Nur. Dari sekitar 12 Julai 2001 sehingga 17 Julai 2001 katanya. Dalam jawapan yang difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Halim menegaskan bahawa dia tidak menyetujui pengambilan paksa terhadap haknya dan pelucutan hak sebagai pemegang saham mengawal renung. Melalui pernyataan pembelaan mereka terhadap tuntutan papasan Halim, Mahathir dan dua defendant lain berhujah, plaintiff terbabit tidak pernah dipaksa untuk melepaskan pegangan dalam syarikat terbabit. Ketiga-tiga mereka yang lain mendakwa Halim sendiri bersetuju untuk melaksanakan tawaran awam ataupun GO ke atas keseluruhan pegangan saham, dan pelantif diberi pampasan sewajarnya sebanyak 165 juta. Dalam jawapan itu, Halim seterusnya menegaskan bahawa 165 juta itu tidak pernah memadai kerana 100 juta daripadanya terpaksa dibayar kepada UEM berhubung option jual. Halim mendakwa kerajaan memintanya dan UEC supaya membida option tersebut sebelum jualan tersebut luput. Halim mendakwa 165 juta itu sebenarnya bukanlah pampasan untuknya kerana melepaskan pegangan saham renung, kerana langkah tersebut adalah bagi membantunya menangani kerugian akibat penutupan gadai janji terhadap pelbagai aset yang disandarkan kepada pelbagai pembiaya bagi tujuan membiayai 100 juta tersebut. Pelantik mendakwa hal ini dibuktikan melalui suratnya kepada Khazanah pada 13 Mei 2003. Sebelum ini dalam tuntutannya, Halim mendakwa Mahathir secara langsung dan Nur Muhammad mengarahkannya agar dia tidak meneruskan tawaran awam kerana kerajaan mahu memperoleh semua saham dalam UIM melalui entiti ditetapkan, Khazanah atau pihak yang telah dicadangkan. Cerita renung ni cerita lama tuan-tuan. Saya ingat lagi cerita renung ni, bagaimana Halim Saad mengata dia telah dipaksa untuk nak menjual saham renung secara paksa di hostile takeover pada waktu itu atas paksaan dan juga atas desakan daripada Mahathir pada waktu tersebut. Now, kalau siapa yang tak tahulah, especially budak-budak muda, kalau korang nak tahu Mahathir itu macam mana, inilah Mahathir. Mahathir kan over the phone, telefon seseorang, terutama kroni-kroni dia. Halim Saad ni adalah salah seorang kroni dia pada sebelum itu. Sebab itu dia boleh jadi kaya raya dan sebagainya. Salah seorang kroni dia. Dan pada waktu itu dia diberikan option, tidak diberikan option langsung menurut dakwaan beliau untuk saham untuk dijual. Dan pada waktu itu Halim Saad tak berhenti, disamalah. Tiga yang disaman, Mahathir, Nur Muhammad Yaakob dan juga kerajaan Malaysia dalam hal ini. Now, still going on trial, tapi saya nak bawa cerita ini nak menunjukkan kalau tuan-tuan nak tahu bagaimana Mahathir, terutama pada dia jadi Perdana Menteri yang korang tak kenal, inilah Mahathir yang kita kenali. Baik, selesai. Now, timbul isu tadi dekat dalam perbahasan di Dewan berkenaan dengan Akta Hasutan. Baik. Akta Hasutan ni daripada dulu antara perjuangan Parti Keadilan dan juga Pakatan Harapan, sebelum Pakatan Keadilan ada Barisan Alternatif dan sebagainya, adalah untuk kita menghapuskan Akta Hasutan. Ada yang berkata baguslah dihapuskan Akta Hasutan. Betul, saya kata bagus. Sebab kalau Akta Hasutan itu dimansuhkan, saya punya kes akan dibebaskan. Sebab dah tak ada akta nak didakwa lagi dah. Saya sukalah. Saya suka. Betul, saya suka. Kalau dikatakan preferable dia. Tetapi melihat kepada keadaan sekarang, betapa Perdana Menteri kita banyak difitnah, banyak dimainkan isu 3R. Saya kata tak apa, teruskan. Ustaz Wan G antara yang terkena Akta Hasutan sekarang ini berada di dalam penjara. Kalau sekiranya perlu dikorbankan saya untuk memastikan yang lain itu masuk sama, masukkanlah saya. Saya tak ada isu. Saya tak ada isu, tuan-tuan. Okay, kita dengar perbahasan tersebut. Sahabat saya, Menteri KDN, memang apabila Yang Berhormat berada di sebelah sana lah, tidak sebagaimana Yang Berhormat berada di tempat saya duduk sekarang ni dulu. Masa dulu, Akta Hasutan will be abolished completely. Itu penegasan daripada Yang Berhormat sendiri juga. Kerana bagi kita nampak, memang kami sebagai pengamal undang-undang pun apabila membela kes yang dituduh di bawah Akta Hasutan, kita melihat terdapatnya loophole yang boleh disalahgunakan
terutamanya oleh